Mhm. 365 hari kecuali hari Ahad dan raya pertama. Itu sih ya. Itu saya rehat. Wow. Jadi Hari pertama sih ya. raya pertama Pertama lah sih ya. sedih-sedih. Kita tegur budak, raya pertama tuh jaga apa kau makan, jangan terlalu makan banyak buras, Oh. jangan terlalu banyak makan Banyak pantangnya juga. banyak pantang. Kalabakan Podcast. Baik, kembali lagi kita dalam Kalabakan Podcast, suara bukan biasa-biasa. Okey, so kita masih lagi bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita, Coach Sharon dan juga Cikgu Karim. Okey, mungkin baik Cikgu Coach Sharon dulu lah kan. Antara orang cakap, kita sambung balik lagi cerita kita Cikgu ni Coach. Antara cabaran lah kan untuk melahirkan orang bilang pelapis, legasi. So mungkin apa cabaran-cabaran yang Cikgu Coach rasa sekarang ni? Cabaran lah kan. Cabaran yang kalau dari segi ini kewangan lah. Kewangan dari segi macam contoh lah, untuk pergi satu perlawanan, satu event, apa yang kita fikirkan semuanya melibatkan kewangan lah. Okay. Bukan semua family daripada pelapis tu adalah mampu, dan ada juga yang kurang mampu, dan juga yang boleh. Dan di situlah kita, cabaran bagi saya lah, macam mana untuk mencari dari sumber-sumber luar lah. Macam tu. Itu yang cabaran bagi saya lah. Tapi syukurlah setiap kali perlawanan yang kami pergi dapat menghasilkan kemenangan, dan dari situ juga dapat kepercayaan daripada pihak-pihak yang tertentu dan menghulurkan sumbangan kepada kami lah. Faham. Ya. Coach, dari segi macam coach punya pelatih-pelatih ataupun anak-anak buah ni kan, yang belajar dengan coach sendiri, mungkin apa struggle yang dorang dapat dari sepanjang dorang mau join juga benda ni, walaupun event macam kurang duit apa semua kan, tapi dorang mau join juga. Jadi macam mana, apa yang coach boleh tengok daripada anak-anak buah coach ni? Okey. Sebenarnya memang ramai yang mau join Muay Thai. Walaupun mereka pergi tempat saya, ada yang datang mendaftar, ada yang sudah mendaftar kadang-kadang lambat bayar, kurang lambat berbayar ataupun tak mampu bayar. Kita kadang-kadang kita tengok keadaan lah. Kita tengok keadaan. Tengok sama ada budak ni bersahaja ke, datang ni bersahaja, ataupun dia ni ada macam dia ada hati mau ikut ni kelas. Tapi kita tengoklah antara julati tu dia tahu sendiri kan. Contoh satu budak ni dia selalu datang kelas, selalu datang training. Dia pun pernah join Muay Thai, pernah join perlawanan, dan ada masanya juga kurang mampu untuk bayuran. Jadi kita win to win situations lah. Kerana boleh lambatkan dan juga kita tengok keadaan lah. Macam tu. Kita tengok keadaan sesama antara budak dan antara kita punya macam tu lah. Pernah ke coach tengok macam budak-budak ni kan, selain daripada yuran kan, lepas tu kalau mau berjalan juga, macam dorang punya struggle tu kan, macam dorang mau, aku kena pergi juga sebab inilah mungkin satu laluanku untuk berjaya satu hari nanti. Nah, coach tengok benda-benda begitu di kalangan. Maksud salah macam mana tu? Dia contohlah kan, kita budak-budak ni, diorang sudah datang kelas kan, tapi bila kita membawa pergi ke pertandingan apa semua, mungkin kurang kewangan. Dan masa yang sama, selain daripada bantuan-bantuan kewangan ni, ada juga usaha daripada diorang sendiri. Contoh macam pergi cari kerja kan, untuk cari kewangan diorang sendiri, bagi sama-sama support juga. Adakah situasi-situasi begitu? Ya, memang ada. Macam mana? Memang ada. Pengalaman saya memang banyak lah benda-benda begini berlaku. Tapi saya banyak memberi peluang kepada saya punya budak. Malah mungkin saya tidak mampu, tapi saya cuba untuk mendapatkan daripada sumber luar. Contohnya pada atlet saya ni nak join pertandingan, tapi saya suka bila budak tu jujur bilang tak ada duit. Tak ada duit nak pergi pertandingan. Malah saya tengok juga, saya tak beri peluang untuk bersahaja punya atlet. Macam contoh dia nak pergi lawan tapi tak datang training, tak datang latihan. Tak boleh juga lah. Bila kita tengok disiplin lah. Disiplin dia ni ada, datang training, datang latihan. Tapi bila tak mampu nak pergi, rasa
dua kali pikir. Mau atau tak mau. Saya tengok prestasi mereka. Tengok kita cakap apa? Dia punya predation lah ya. Kita tengok dia punya training lah macam mana, disiplin dia macam mana. Kesungguhan dia Seorang macam jurulatih mana. itu mestilah nak tengok kan dia ni disiplin. Dia ni boleh dengan cakap. So kita pun ada hati nak carikan sumber luar untuk dia. Tapi kalau pelapis ni dia tak ada hati nak training, tak dengar cakap kita, tapi dia nak juga join. So saya pun tak ada hati macam tu. Itu salah satu lah. Tapi syukurlah bahawasanya ni saya punya budak semua dengar cakap. Semua pun jujur lah dengan saya lah. Sekurang-kurangnya saya tahu apa masalah mereka lah. Mungkin ada masa ni saya tak dapat bawa ini, mungkin ada sebab, dan mungkin juga ada peluang pada masa akan datang untuk saya bawa dia macam tu. Sebab saya punya pelapis bukan 1, bukan 2. Berapa Tapi banyak ramai. coach? Kira sekarang ni dalam aktif ni ada 80 lah. 80. 80 yang aktif. Figo. Nak cakap teraktif tu semua pun aktif lah. Yang nak ikut perlawanan, join perlawanan tu memang ada more than 30 lah. Lebih 30 orang. Baik. Cikgu Karim. Kalau just sebelum ni kita selalu dengar, kita tengok dekat FB Cikgu Karim. Kita pun tengok juga FB Cikgu Karim kan. Ada follow. Of course. Siapa nak follow tu mustahil lah kan nak follow. Yeah. Jadi Cikgu Karim kita tengok juga macam sebelum-sebelum ni ada yang apa ni edit Cikgu Karim juga. Mungkin yang memerlukan apa kasut spike kan cikgu ya. Kan? Jadi mungkin boleh cerita sikit lah cikgu kan. Kita boleh sebut siapa-siapa yang volunteer menyumbang. Ya. Okey. Macam ramai saya tengok ni. Dia macam ni. Bagi saya sukan ni saya jadikan satu medium untuk orang semua sama-sama masuk. Dia walaupun dia anaknya tidak ada, mungkin dia boleh tolong untuk kami punya pusat latihan. Saya di Pasir Putih saya lebih galakkan community. Community ada, saya biasa post di FB ke ataupun di TikTok, tak pasir. Tak batu. Laju saya. Laju. Ya. Ada siap. Setakat ini saya sudah dapat pasir lebih kurang 14 lori. 14 lori pasir. 14 lori. Itu datangnya daripada mana tu? Komuniti lah. Kampung ada kawan-kawan yang di KK, apa cakap alumni SK Pasir Putih. Oh, ada juga. Staf SK Pasir Putih. Diorang semua datang. Diorang nampak, mungkin penilaian lah pemikiran orang Cikgu Karim ni. Sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh nampak hasil daripada padang tu yang macam sawah padi. Kalau asalnya padang Kalau SK hujan Pasir banjir Putih, ya. banjir Okey. memang tenggelam. Melecak lah. Lecak. 1 minggu baru boleh pakai. Oh, ish, lama tu. Jadi kita galakkan community. Siapa-siapa pun masuk, tolong. Sebab selagi padang tu diguna, hasil sumbangan pasir, pahala sentiasa mengalir. Beterusan. Cat setakat tahun ini lebih kurang RM2,000. Habis untuk cat. Oh, Beli okey. cat, tapi saya tidak akan terima duit. Oh. Saya akan bagi QR code kedai. Orang akan bayar ke kedai. Oh, direct bagilah. Kedai akan terima saya. Cikgu, ada orang di rumah. Oh. Ada orang rumah 3 tin cat ya cikgu. Datanglah 3 tin cat. Saya pergi ambil. Lepas tu cikgu, ada lagi telefon. Cikgu, ada sini RM1,000 orang bayar. Datang cikgu ambil cat. Itu yang perasan tidak? Track tu jadi merah biru, tangkap pun merah biru. Betul lah. Laju sih ya. Saya tengok mula-mula nampak macam kusam. Kali tengok besok minggu depan, baru sudah. Maksudnya Ceria sudah. Ya, sudah. Dan cat tu bukan kontraktor yang buat. Anak-anak atlet yang cat. Yo. Anak-anak atlet cat. Selain dia pelatih, saya ajar dia macam mana mau jadi sukarelawan. Jangan tahu menerima saja. Apa sumbangan kita untuk sekolah. Jadi sama-sama lah kan nanti kan. Betul. Kita dapat sumbangan orang kita sumbangkan untuk sekolah. Jadi semua orang dapat rasa. Untuk pengetahuan lah ya. Ya. Mungkin saya seorang cikgu, saya ada gaji. Okey. Jadi latihan yang saya buat memang saya tidak kenakan sebarang durat pun. Okey. Duit gaji ada. Cukuplah. Niat saya pun saya mau bantu anak-anak ni. Nah, pergilah latih. Kau menang, kau kuat, kau kapal terbang. Budak semangat. Dia akan semangat. Berlatih. Alhamdulillah lah. Itulah antara yang buktikan untuk kami lah kan. Jadi spike tidak ada. Offer buka 2-3 hari. 3 hari sampai. RM1,000. 1,000. Wah, dapat RM1,000 tu bukan dalam bentuk duit. Kasut. Tu datang. Okey. Terima kasih. Okey cikgu. Untuk
budak yang dapat kasut tadi itu, macam mana dong punya penerimaan cikgu? Oh. Cikgu ni pun ada orang cakap air muka lah kan. Nah, kalau mau dapat sumbangan orang, pastikan kebangsaan. Juara kebangsaan dulu. Kalau setakat juara tawau, negeri nak payah lah. Tak payah gitu ya. Biasa sudah dengar. Biasa sudah. Kalau macam pasir-pasir nih, cat-cat pun, lepas kita menang besar. Menang besar, kita tak di FB. Tak di FB macam, Alhamdulillah lah, macam SMC Klasik. SM Klasik. Cik Perek dan Puan Salmiah. Rajin Wah, saya tengok itu. menyumbang. Selain selalu share, Anaknya ada kah? adanya ada 2 kebetulan. Oh, ada juga. Atlet juga lah. Dua-dua ikut latihan. Dia niatnya bukan untuk anaknya menang. Saya mau anaknya saya cergas. Sebab dia tahu anaknya ni bukan sizing atlet yang cantik lah. Tapi best lah dia. Ibu bapa yang sentiasa support. Yang lain kalau macam pasal spike tu kan. Iya. Kalau spike ni 1250, 1400. Satu. Okey. Oh. Takut dia pakai habis. Kalau mau spike yang murah-murah tu ada, tapi Kejap set salah. belum bertanding sudah kalah. Pak. Jadi kita cari yang special lah. Okey, cikgu. Kita balik dengan Coach Sharon kan. Sebelum ni pun fighter juga sebelum jadi jurulatih kan. Jadi mungkin ada inspirasi kah daripada orang cakap yang main Muay Thai kah? Individu-individu lah yang menginspirasikan dalam sukan Muay Thai ni. Ada pernah ni kah? Dulu kan fighter juga kan. Okay. So mungkin ada atlet-atlet yang jadi pedoman ke inspirasi kah? Okay, kalau saya lah kan ramai lah. Ramai lah yang bagi saya inspirasi kepada saya lah. Tapi jujur yang saya mau cakap, pertama orang yang pertama bagi inspirasi sukan lah, bagian sukan lah. Dengan saya pada masa saya dalam arena bowling lah, iaitu Shalin Zulkifli. Oh, Ya, sampai sekarang masih atlet tu kan yang bukan yes, ni. sampai sekarang masih saya Zulkifli. kontak dekat dia. Okay. Dan kami sama-sama baru-baru ni last year simposium dengan Shalin Zulkifli. Dan pada masa tu juga dengan Hanayo sekali. Jadi masa tu memang dia idol saya yang pertama lah sebelum saya berkecimpung dalam dunia sukan yang lain. So dia yang bagi saya inspirasi sampai ke hari inilah. Kata-kata yang dia bagi dengan saya tu memang saya pakai sampai ke hari ini. Mungkin dia pernah ajar juga ke apa dia pernah juga masa selepas saya daripada Sukma, saya juga ingin buka bisnes dengan dia pada masa tu. Tapi pada masa tu juga banyak juga dia memberi saya kata-kata, dia bilang better jadi atlet ataupun coach daripada you buka bisnes bowling. Di situ dia mengajar saya macam mana menjadi seorang coach untuk melatih atlet dan cabaran-cabaran dia hadapi lah. So itu yang saya belajar daripada dia lah sampai sekarang. Faham? Ya. Okey coach. Coach ada banyak anak-anak buah kan, 80 orang kan, 80 orang. Apa yang disiplin yang kena ada dengan orang coach untuk jadi orang bilang untuk kau jadi champion kau kena buat benda ni. Kalau kau tak buat, pergilah kau. Okey, pergi tempat lain lah. Okay. So saya simple saja kepada semua atlet saya dan bukan ke atlet saya jugalah kan. Mungkin sukan semua pun sama juga. Betul. Cuma kita dari bidang sukan mana saja. Kita hanya perlukan seorang atlet yang respect dengan jurulatih. Itu satu. Disiplin tu itu wajib lah. Dan juga kena jujur lah dengan apa yang you training dengan jurulatih, dengan apa yang you buat dekat dalam dan luar tu semuanya sama. Itu bagi saya lah. Kalau jurulatih lain mungkin ada juga. Kalau saya very simple, you respect dengan jurulatih, you jujur dengan apa yang you buat dan you disiplin dengan apa yang disuruh dengan cakap. Itu saja. Okay, selain daripada macam orang-orang yang berdisiplin apa sebenarnya, mungkin ada juga situasi-situasi yang orang bilang macam keras lah, degil lah kan. Memang kalau datang ni susah mau dengar cakap ke apa semua kan. Tapi
Yalah dalam sukan nih, terutama yang kalau macam dalam sukan bela diri nih, dia salah satunya membentuk jati diri dorang juga. Macam dorang kena terima juga arahan daripada orang. Dorang tak boleh rasa yang dorang ni kuat. Pernah gak coach rasa ada student-student begitu? Salah macam mana? Dia macam ada orang yang rasa macam dirinya ni tak perlu training sudah. Tak perlu, aku hebat sudah lah kan. Aku tak perlu training sudah. Jadi macam, tapi sebenarnya benda tu diperlukan dan tak boleh ada dalam diri seseorang fighter. Mungkin ada situasi-situasi begitu. Ya memang ada. Yang pada yang baru dan juga yang lama pun ada juga. Ada juga yang baru ni sudah training berapa bulan, berapa minggu pun sudah tunjuk hebat pun ada juga. Minggu. Itu memang ada lah. Kadang-kadang bila suruh dalam sesi latihan sparring sudah tunjuk dia ni hebat. Itu biasalah. Itu normal lah. Sebab mereka so excited kan. Orang excited dalam latihan. Test power ni. Tapi test power lah. Tapi ada juga masanya untuk saya tegur lah. Benda ni tak boleh buat begini apa. So bagi saya dorang ni memang dah masuk dalam sukan saya, sukan Muay Thai ni, dorang rasa oh coach ada sesi sparring hari ni, saya nak tunjuk hebat. Memang ada, jujur memang ada. Tapi sebagai coach memang kita kena nasihat lah. Benda ni tak boleh buat begini-gini apa semua. Itu untuk yang baru. Untuk yang lama ni kadang-kadang ada juga yang sudah pergi perlawanan. Kadang-kadang hilang diri pun ada juga. Kadang-kadang tiba-tiba datang terus ikut pertandingan pun ada juga. So ini antara coach dengan atlet lah, macam mana nak deal. Itu memang ada lah, normal. Okay. Alright. Okay, Cikgu Karim. Cikgu, kalau kita tengok kan, selain daripada fizikal, mental juga kena kuat cikgu mau jadi atlet ni kan, dalam apa-apa sukan lah kan. Jadi macam mana cikgu mau train anak-anak buah anak-anak murid cikgu ni untuk mental dorang lah kan, macam mana dorang boleh kuat begitu sampai tahap level international bahkan. Macam mana mau lawan tu cikgu? Okey, untuk anak-anak ni ya. Kalau saya pilih atlet ni, yang pertama saya bukan pilih fizikal. Okey. Saya akan pilih budak tu minat dia dulu. Budak tu akan datang jumpa saya. So kita pun tak cas apa-apa kan. Dia datang minta. Lepas tu saya akan pastikan first disiplin. Disiplin latihan. Kalau kesanggup, okey. Cikgu terima. Yang kedua, jangan ada alasan. Kena buat bersungguh-sungguh apapun workout yang dikasih. Mau jadi star peringkat tinggi, memang orang cakap perlu komitmen yang gila lah, sangat gila. Orang tidur macam bulan puasa. Sudah penat puasa sebelah pagi siang, malam turun latihan sampai pukul 11 malam. Bulan puasa ya. Bulan puasa. Okey. Kita hidupkan lampu, pasang, larilah di padang tu. Orang cakap memang penat lah kan. Jadi kalau budak-budak tidak boleh lalui disiplin yang ketat, memang awal-awal siap-siaplah kita singkirkan. Kita cari baik kita latih satu dua orang yang bersungguh-sungguh daripada 100-200 orang yang main-main. Sebab budak ni kalau satu orang dua orang pun dapat 4 emas, kira hebat kan coach? Ya, itu satu emas pun. Satu emas pun kira hebat sudah. Hebat sudah. Jadi saya pikir kalau dalam atlet ni komitmennya, support keluarga. Tapi alhamdulillah lah di Pasir Putih dan di Bombalai selama saya melatih semua okey. Semua support okay. So mungkin kemenjadian yang senior orang tu kan membuatkan ibu bapa yakin dengan percayalah dengan kita. Gitu. Okey cikgu. Mungkin boleh kongsikan lah cikgu kan, rutin atlet ni kan. Kalau macam bulan puasa tadi cikgu bagi tahu yang training sampai 11 malam. Kalau yang hari-hari biasa cikgu macam mana? Untuk jadi atlet saya lah ya. Ya. 5:30 pagi. Selepas main subuh tu kan, orang kan bergerak ke sekolah. Sampai di sekolah 5:45 pagi. 5:50 start training. Ini apa sebelum masuk sekolah kah? Masuk sekolah. Okey, wow. 6:40 pagi loceng bunyi. Api sistem pembelajaran bermulalah. Kami akan latihan daripada 5:45 tu sampai 6:40 pagi. Menggunakan masa seawal sebaiknya pagi. wah. Okey. Sepanjang tahun, bukan 1-2 hari. Okey. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad kami akan rehat. Dan itu sebelah pagi. Sebelah petang lain lagi. Okey.
petang selepas sholat zuhur, asar, kita akan latihan sampai pukul 6. 365 hari, kecuali hari Ahad dan raya pertama. Itu sih. Itu siap rehat. Wow. Jadi Hari pertama sih. raya pertama Sedih-sedih. kita tegur budak. Raya pertama tuh jaga apa kau makan, jangan terlalu makan banyak buras. Oh. Jangan terlalu banyak makan. Banyak pantangnya juga. Banyak. Oke. Dia makin berat. Oh, enggak boleh Lambatlah lah. dia lari. Terutamanya perempuan lah. Sebab kita jaga betul-betul perempuan. Baik. Dia punya punggung kita jaga jangan terlampau besar. Ada berat ideal lah ya. Ada berat ideal. sesuai. Jadi itulah komen saya. Baik. Boleh. Dengar ini training tuh kan. Macam tadi nih semangat sudah macam boleh lah nih mau apply dengan Cikgu Karim kali kan. Sekali bila begitu kan macam mau pikir 2 kali kan. Macam dah ada kebebasan sudah. Dah ada kebebasan sudah. Tinggal tidur sih ya. Betul. Anak-anak saya memang membesar di Padang lah. Padang. Oh, Cikgu bawa pergi Padang lah pagi-pagi. Bawa 2 orang. Sampai 2 orang anak saya ikut latihan saya. Wakil Sabah MSSM 5 kali lah. Jadi semua cakap saya bawa latihan orang, saya latihan anak sendiri. Ada orang cakap kita boleh latihan anak orang, anak sendiri Belum tentu. Betul. Tapi ini sudah terbukti lah ya. Alhamdulillah lah. Anak-anak cikgu tadi tuh yang jenis apa nih? Contoh lah kan, memang dorang ada minat kah ataupun sementara menunggu apa nih cikgu di Padang Satu dorang nih. Anak-anak nih macam kain putih. Kita lah yang corakkan. Kita mau anak kita yang macam mana. Betul. Macam anak saya yang belum, dia tidak boleh. Sebab dia ada masalah pernah operation. Okey. Anak kedua, anak ketiga saya kasih. Anak keempat lebih kepada akademik. Anak semua pun lebih kepada akademik. Cuma ada yang minat sukan. Betul. Saya bagi sukan. Itu jadi latihan ni maksud saya anak orang cakap siapa budak tu kita lah yang corakkan. Kita lah yang corakkan macam mana kita mau kasih. Janganlah bagi dia workout 10 km yang pertama matilah anak kan. Mungkin kita kasih 100 meter 5 kali. Step by step lah, step by step. Sikit-sikit lah. Lama-lama dia alhamdulillah boleh menang. Baik cikgu. Itu menarik lah kan kalau kita tengok dunia-dunia sukan ni kan. Macam best lah kan. Bukan macam memang siapa-siapa yang atlet tu memang sudah rasakan sendiri lah kan. Macam mana pergerakan latihan-latihan di sukan. Okay, Coach Sherrod, dari segi apa ni orang bilang, kita sekarang ni macam waktu kita tayangkan podcast ni mungkin masih lagi berlegar berkenaan tentang isu apa ni bully dan sebagainya kan. Jadi mungkin daripada pandangan Coach Sharon sendiri, apa pentingnya ni self defense kan orang cakap Muay Thai ni kepada anak-anak generasi yang di bawah ni, bukan sejaklah dorang lah tapi student-student lah daripada sekolah menengah, di peringkat universiti juga. Kenapa benda ni self defense ni penting untuk dorang? Untuk menangani lah isu-isu bully. Kita nak mau benda ni berterusan kan untuk ni. Ya, macam sedia maklum lah kita daripada apa yang berlaku yang baru-baru ni kes bully. Betul. Jadi amat sedih lah apa yang kita dengarkan. Jadi kan sejak baru-baru ni juga, tapi benda ni memang sudah awal lah. Kes ni sudah pernah ada juga kan. Cuma kita alert atau tak alert, kadang-kadang ibu bapa alert atau tak alert, Betul. itu dari ibu bapa kan. Jadi sekarang ni bagi saya seni mempertahankan diri ni sangat penting. Bukan saja untuk pelajar tapi malah kanak-kanak. Harus diterapkan seni mempertahankan diri ni kepada mereka semua. Agar untuk bersedia pada masa hadapan lah. Bukan saja di sekolah tapi di luar. Macam mana dorang cara untuk berkomunikasi, macam mana cara untuk bersedia lah untuk diri mereka sendiri. So belajar mempertahankan diri ni tak kisahlah Muay Thai ke, asal taekwondo ke, nak ada lah pada diri sendiri. So itu amat penting lah bagi saya untuk pada semua budak-budak pelajar dan juga universiti semua lah. Okay. Kita kena ada pertahanan diri. Dalam masa yang sama juga kita kena kawal juga. Maksudnya kita tahu kita ada apa ni, ada kuasa lah kan, ada hebat sikit lah kan, ada sedi mempertahankan diri kan. Untuk kita kawal tu coach. Sebab kadang kita ni macam bila pandai sudah seni ni, kadang-kadang suka-suka hati, contohlah kan pukul orang kan. Apa kau sinilah kan, contohlah kan. Okey, semua itulah yang kadang-kadang nak
cakap benda ni memang shock lah kita nak cakap sekarang kan. Benda ni memang akan berlaku. Kiranya kita tidak melatih orang tu dengan baik. Kiranya mungkin sekiranya kamu menghantar anak-anak ni kepada kelas yang bagus lah ya. Yang mungkin jurulatih tu boleh asah dia daripada yang tidak baik ke arah yang baik, mencorak dia kepada baik, mungkin dia akan jadi baik. Jadi kalau sekiranya mungkin dia ambil daripada YouTube ke, daripada apa-apa kan, yang nak belajar simpankan diri tapi dengan cara yang salah, maka itu tidak baik lah. So ada baiknya untuk mereka ni ambillah simpankan diri itu di kelas-kelas yang ada. Yang ada jurulatih yang ada tauliah lah. ada tauliah dan pengalaman untuk melatih kamu apa tu sebenarnya seni mempertahankan diri untuk kamu pada masa hadapan. Ya, sebab ada orang sekarang ni yang ambil ni seni mempertahankan diri untuk tunjuk pandai. Kan macam ada juga ada tunjuk pandai apa semua Aku itu hebat. aku hebat. Tapi kita tidak melatih untuk ke sana. Jangan belajar dengan benda yang salah lah. Faham? Baik. Cikgu Karim. Sepanjang orang cakap berkarya lah kan, hasilkan bukan apa ni, hasilkan atlet kan. Apa cabaran terbesar cikgu lah sepanjang melatih anak-anak didik ni cikgu? Okey, saya melatih 20 tahun. Cabaran yang pertama sebenarnya kalau dulu di awal dalam bidang coaching ni, ilmu. Saya tidak ada ilmu. Saya bukan atlet. Saya bukan atlet. Kemahiran khusus. Kemahiran itu tidak ada. Itulah cabaran saya pertama. Saya tidak ada apa-apa. Kira macam cari sendiri Syah lah. Saya cuma ada minat. Tapi sebenarnya itulah menjadi inspirasi. Semakin kita keinginan, semakin tinggi usaha kita. Dan itulah yang saya pikir yang Cikgu Karim lalui. Ya. Itu dah cabaran. Kena lagi kami berasal daripada daerah yang kecil di Kuna. Dengan Abang Sari. Okey. Sama, kami tidak ada apa-apa. Dengan dunia kami di Pekan Kuna tu yang kecil. Tidak harapan lah. Jadi ilmu tu tidak ada. Tapi alhamdulillah saya dibimbing oleh Coach Zulfikar. Bantu saya pelan-pelan dalam bola balik, bantu saya pelan-pelan dalam olahraga. Sampailah zaman YouTube ada, FB ada, TikTok ada, lagi luas ilmu tu. Jadi maksudnya kita tidak boleh berhenti mencari dan belajar. Belajar, sentiasa belajar. Maksudnya cabaran tu ilmu lah bagi saya. Kalau dari lain tu peralatan latihan. Cabaran lain ruangan untuk bawa budak pergi bertanding. Banyak jugalah, tapi bagi saya apapun kita buat pasti ada jalannya. Kalau kita bersungguh-sungguh. Allah sayang kita kalau kita berjuang bersungguh-sungguh dengan kita ikhlas. Okey. Baik. Okey. So Bang Sari, melihat kepada kita punya guest-guest kita hari ini kan, yang cukup menginspirasikan lah. Pandangan Bang Sari sendiri. Saya untuk ke depan ya, sebelum itu saya ingin menyampaikan lah bahawa rekod kita untuk sumbangan-sumbangan sukan tahun 2024 ya, kita membelanjakan atau menyumbang lebih kurang 250,000. Wow. Termasuk berbagai jenis sukan ya. Bukan maksudnya bukannya sukan-sukan tertentu, tapi banyak yang kita bantu yang mewakili Tawau, mewakili Kalabakan, mewakili termasuklah di Saga pun kita bagi sumbangannya. Dan untuk Januari sampai ke Mac, suku pertama tahun ini, suku pertama lah ya, kita tidak banyak lah, lebih kurang dalam 19 ke 20 ribu kita sumbang. Dan ini berterusan dan saya pikir kemuncaknya nanti apabila program acara Saga bermula pada September. Itu kita memberi sumbangan yang besar. Terutama sekali untuk kontingen Kalabakan. Kalabakan, dan saya tengok pun kita memang mau menyuntik lah semangat. Kalabakan ni satu daerah yang terpencil, tapi penyertaan saya tengok sangat menggalakkan. Berbanding Tawau memang sudah sedia kuat. Betul. Jadi kita fokus kepada Kalabakan, mana yang kita boleh bantu. Untuk yang akan datang pula, saya lebih kepada saranan ya. Supaya kedua coach kita ini tidak terlepas, memandangkan mereka sudah membuktikan pencapaian mereka
mampu mencipta kejayaan, saya ingin mencadangkan supaya mereka ni mendokumentasikan, ya, mendokumentasikan detik-detik setiap apa dia kata orang, suka duka sampai boleh mencipta kejayaan. Ini penting sebab kita mau mewariskan cerita ni kepada orang lain. Ada satu yang pernah saya jumpa, ya, seorang gimnas. Tidak ada saya sangka sehingga ibu bapa dia datang jumpa saya. Gimnas dari asal Tawau, Izzati Azman kalau saya silap. Boleh cek di YouTube, boleh cek di Facebook. Saya tidak sangka bahwa dia Kuhararian, SMK Kuhara. Dan dia telah capai pingat perak dalam Sukma tahun sebelum inilah, yang edisi yang terakhir. Kita tidak sangka. Dan bila ibu bapanya datang dengan saya, Tuan, belilah buku saya untuk menyokong usaha saya. Setebal buku dia tebal. Buku detik-detik anak dia dah latih daripada macam kata orang umur 1 tahun, dia sudah expose tentang sukan ini. Sampailah dia menjadi wakil gimnas negara. Jadi saya mengharapkan supaya kita bantulah mana yang boleh, ya. Coach juga akan memainkan peranan untuk membukukan. Jangan ketepikan. Sebab ini akan menjadi satu flashback untuk dari segi Coach Sharon sendiri. Sudah pastilah banyak detik-detik. Ambil saya gambar tu, kita bukukan sama Coach Karim, dan sudah pasti nanti akan dikenang balik betapa peritnya perjuangan itu. Ya, dan kita boleh lihat apa yang boleh dikongsikan untuk generasi akan datang. Itu saya lah dari segi peranan kami di Pusat Khidmat dan cadangan supaya dokumentasi itu kumpul dari sekarang. Tawau banyak, tapi kita ni kadang tidak berapa alert lah tentang yang begini. Jadi kadang kejayaan-kejayaan itu lepas begitu saja. Sayang lah kan. Banyak kita punya atlet, ya, di peringkat bola sepak, di peringkat macam-macam sukan, ya, sampai mewakili. Kalau tidak kedepankan, ketengahkan, tiada siapa yang tahu. Ya, itu dari saya lah. Ya, salam. Baik Bang Sari. Okey. Ini benda ni orang bilang sangat-sangat penting lah dalam kita meneliti kehidupan. Okay. Banyak individu-individu yang orang bilang ada ceritanya tersendiri, macam coach-coach yang kita hadirkan pada hari ini. Cuma kalau kita mau bahas dorang ni, kalau kita mau dengar dorang punya cerita ni, kejayaan demi kejayaan, mungkin satu episod ni tak cukup. Jadi mungkin kita kena tambah 5 lagi episod lagi untuk cerita pasal Coach Sharon satu, Coach Karim satu kan. Jadi banyak sebenarnya cerita-cerita yang yang mungkin kita boleh dengarkan lagi. Okay. Kalau kamu semua rasa macam episod ni tak cukup, bolehlah komen-komen kan. Tak cukup, kena tambah lagi satu episod kan. Padahal atau ada episod yang lain lagi untuk kita bawakan lagi. Saya ingin menambah lah, ya. Okey, sila bang. Untuk saranan, ya, kepada NGO, kepada pihak-pihak swasta yang di luar ataupun individu dermawan, saya menyarankan supaya marilah kita sama-sama, ya, sama-sama membantu bakat-bakat muda di Tawau ni, Kalabakan ini, supaya mereka tidak lagi rasa macam tersekat disebabkan kewangan. Mau pergi ke satu kejohanan macam besok, ya, Sharon akan kesandakan selepas itu ke Asian Game. Bukannya Sabahan Game, Asian Game. Mereka perlukan sokongan anda semua. Dan inilah syarikat-syarikat korporat, saya pikir ada cara untuk kita tolak dari cukai kah apakah. Bantu mereka ni. Bayangkan kalau kita setiap hari mendengar di media sosial perkara-perkara yang negatif. Soal itu, soal ini, soal jenayah, soal apa. Masyarakat kita tahap kegembiraannya itu mungkin rendah. Tapi bila kita hari-hari dihidang dengan kejayaan Coach Karim, kejayaan Coach, bahagia kita di Tawau ni. Maksudnya kita sentiasa semangat. Bila pergi ke KK, bila pergi ke KL, bila pergi ke Semenanjung mana-mana atau keluar negara sekalipun. Dari mana? Dari Tawau. Wow. Contohlah Coach Karim. Sudah sampai ke Australia. Dan itu pun belum ada cerita, ya. Kalau dia buka cerita ni mungkin kena tambah episod ni bang. Tambah episod. Dan untuk makluman, ini. untuk makluman, ke Australia tu saya pergi dengan bajet sendiri.
Saya kena cari budget, kena beli tiket kapal terbang sendiri, penginapan sendiri. Memang ambil kos. Mungkin orang bilang belum percaya lah boleh kan adanya. Jadi dah. Tapi jangan ragu lah ya. Hari malam ini sudah dibuktikan bahwa Coach Karim atau Coach hitam kita ni mampu hitam manis. Manis-manisnya tetap ada. Oke, kos untuk saya ke Australia ni lebih kurang 10.000. Sendiri aja kan? 10.000 duit sendiri. Oke. Di mana saya cari? YB Datuk Andi lah yang bantu saya. Sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit lah. Saya pikir YB lain pun ada jawaban bantu ya. SMC bantu, ada ibu bapa bantu, Majlis Sukan Negeri bantu. Alhamdulillah, ada juga lebihan. Lebihan tu saya tukar. Saya bawa balik di lebihan tu, saya beli lagi mesin latihan. Mesin latihan. Biarkan anak-anak nikmati pula tu. Itulah kenangan manis saya. Saya dapat pergi Australia, YB Datuk belanja. Alhamdulillah lah. Terima kasih Datuk, terima kasih. Itulah. Okey. Baik. Jadi Coach Sharon, sebagai mungkin any last word lah kan kepada fighter-fighter di luar sana. Selain daripada mengajak diorang pergi training, mungkin ada yang berminat dengan Muay Thai, dia boleh pergi ke Disha Muay Fit, dan juga sedikitlah persiapan saga untuk yang akan berlangsung nanti. Saya welcome to everyone lah, kepada semua yang berminat untuk belajar apa itu Muay Thai dan apa itu cara mempertahankan diri dengan cara betul lah. Datang kepada klub saya anytime. Layar kami punya Facebook page yang aktif, iaitu Tua-tua macam kami ni boleh kah? Disha Muay Fit. Kalau tuan lagi boleh. Lagi boleh. Jadi gangster lah. Itulah. Yang satu lagi itu apa? Saga. Saga. Okey. Persiapan saga ni memang dah cukup 200% sedia sekarang. Last kami punya event ni daripada bulan 1 ni, last ni ialah untuk Sendakan dan juga Asian Game. Lepas tu bulan 9 ni saya rehat untuk event, untuk latihan kepada saga lah. Dan cukup sudah untuk saya bawa mereka kepada event-event yang terlibat di lokal, dan juga baru-baru ni bulan 7 di kebangsaan di Bukit Jalil. So masa tu juga Muay Thai Sabah juara. Pada masa itu juara. Kami bawa peringkat besar masa tu, dan juga untuk Tawau, untuk atlet saya sendiri berjaya mendapat 4 emas bawa balik. Ya. 2 daripadanya ialah atlet saga lah untuk Tawau. Jadi persiapannya memang cukup sedia untuk bulan 10 ni yang akan datang. Ada Coach. Mantap. Sudah sedia. Sedikit harapan Coach. Jadi wakil kelabakan kan? Tahu. Tawau. Sama juga. dua-dua lah. Saya pun tidak pasti sama ada Kelabakan ada bakat-bakat yang diketengahkan. Ini ada peluang terbuka luas. Kalau tidak dapat wakil Tawau, wakil Kelabakan sama saja. Sama saja. Penting ada platform untuk menimba pengalaman ya. Live secara langsung, bertemu dengan fighter-fighter daripada daerah-daerah lain. Betul. Baik, Coach mungkin sedikit harapan. Harapan saya kepada sukan ya. Ya. Okey, harapan kepada saya sukan ni, saya mengharapkan terutama Muay Thai lah. Saya mengharapkan Muay Thai dari Sabah ni lebih maju daripada sebelumnya. Memang maju, tapi saya mengharapkan lagi Muay Thai Sabah kami ni akan lebih maju lagi lepas ni. Kita ada ranking Coach? Masuk di Malaysia ni macam mana ya, dari segi di Malaysia Muay Thai Sabah sekarang top sudah dalam nombor 1 ya. Wow. Lagipun kami 4 kali juara berturut-turut untuk kebangsaan. Daerah mana yang banyak menyumbang? Daerah mana banyak menyumbang? Ramai ya. Tapi kali ni untuk yang baru-baru ni, Papar pun banyak menyumbang. Papar, ya. Lepas tu Tawau pun banyak menyumbang. Kota Kinabalu pun banyak menyumbang. Beberapa gym lah yang terlibat ya di kebangsaan. Baik. Terima kasih Coach Sharon. Semoga dengan sedikit harapan itu dapat memberikan inspirasi lagi kan buat semua anak-anak muda di luar sana. Tu Cikgu Karim, apa aspirasi Cikgu Karim? Sudah di sukan bola baling, sudah di olahraga, boleh kita katakan cukup berjaya. Jadi what's next? Okay. Cikgu mau pergi sukan lain lagi kah? Apakah? Ada lagi dia fikir nih. Baru. Ada lagi dia fikir nih. Ada lagi. Janji dengan Datuk
bikin budak gila-gila lagi. Oke. Sebelum tu saya ambil kesempatan ni untuk mengucapkan tahniah kepada semua rakan coach yang atletnya berjaya mencipta rekod di sukan MSSM olahraga. Sekarang berlangsung. Sedang berlangsung ya. Tengah berlangsung. Setakat ni yang pecah rekod 80 meter lari berpagar lelaki dan perempuan. Satu daripada SK Umas Umas lelaki dan satu daripada SK Bombalai perempuan. Semua coach-coach yang berada di MSSM, teruskan kasih juara Sabah tahun ni. Tolong kasih juara. Kekalkan juara. Tahun lepas kita juara. 23 pingat emas. 23 pingat emas. Setakat ni kita hari ketiga kita menang baru 10 pingat emas. Diekori oleh Selangor 6. Tahun lepas kita 23 emas, 22 perak dan 16 gangsa. Maksudnya Sabah, MSN Sabah juara bertahan. Bertahan. So mungkin boleh dikekalkan lah. Setakat hari ketiga ni, ada esok sama lusa lagi. 2 hari lagi. Kalau kita dapat pingat emas banyak, insya-Allah Sabah akan juara lagi lah tahun ni. Insya-Allah. Kita akan doakan sama-sama. Semoga tim Sabah terus kuat lah. Okey, baik. Okey Bang Sari, kita sudah dengar cerita misi-misi sukarela kan. Kita hari ini pula kita dengar cerita sukan. Ke depan Bang Sari, apa lagi episod-episod yang akan menanti penonton-penonton kita? Sebenarnya kalau kita mau cerita soal sukan, banyak bakat yang akan kita ketengahkan ya. Betul. Dan kita telah mengenal pasti bukan hanya Muay Thai, bukan hanya dari segi olahraga, kita akan cungkil semua bakat-bakat, kejayaan-kejayaan yang mungkin orang di luar sana tidak pernah dengarkan. InsyaAllah kita akan pastikan ataupun bawakan kepada anda semua. Bukan hanya acara-acara yang ni, mungkin banyak lagi acara-acara lain ya. Yang saya pikir kita akan follow up dengan Kementerian Belia Sukan. Kementerian Belia Sukan, Persekutuan Tawau dan KBSS Sabah banyak membantu kita memberi input. Sebab itulah kita mengadakan malam aspirasi Majlis Sukan Negara. InsyaAllah akan tahun ini kita masih mencari tarikh apresiasi sukan tahun ini, mungkin dalam masa terdekat juga lah kita adakan. Dan saya harap pertemuan di malam apresiasi ini dengan ahli-ahli sukan kita yang di Tawau Kalabakan ni dapat mencetus satu motivasi yang lebih ke depan. Tidak kiralah apa ya, saya melihat kalau dulu-dulu ni ya, tahun lepas punya banyak acara. Kalau saya mau sebut ada 28 kelab pelari Tawau ada, tanda volleyball ada, Scott Elite Tawau Taekwondo ada, kelab berbasikal Tono ada, banyak-banyak yang terlibat. Dari segi individu, macam adik Nurelifira, Umaira, ini banyak juga, Muhammad Aiman. Rekod-rekod ni semua saya simpan dan kita kalau boleh menjangkakan supaya penyertaan tahun ini lagi tinggi lah ya. Semua pun kejadian-kejadian yang bilang orang membuat kita sebab lah tengok. Macam mana orang boleh menjadi seorang atlet sampai mengharumkan nama Tawau Kalabakan ni. Macam contoh ya, Asrul Nurung. Naib Johan under 12 bola sepak Garuda Cup. Tak terfikirkah orang dari Tawau ni pergi Garuda Cup. Dia join di sana. Tidak ada orang tahu. Jadi inilah yang saya harapkan supaya kita sama-sama memastikan semangat kesukanan di daerah Tawau Kalabakan ni kita sama-sama terlibatlah. Secara langsung ataupun tidak langsung. InsyaAllah. Baik, so terima kasih kepada tetamu-tetamu jemputan kita, Coach Sharon. Terima kasih kerana sudah berkongsi. Begitu juga dengan Cikgu Karim yang sangat menginspirasikan Coach hitam manis. Okay. Ada manis-manisnya. Baik, itu saja untuk episod Kalabakan Podcast kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk episod yang akan datang. Lebih banyak lagi tetamu-tetamu jemputan, lebih banyak lagi topik-topik yang kita akan kupas, yang pastinya semua-semua yang ada di Tawau, di Kalabakan ni kan, kita akan cuba untuk keluarkan, untuk kita kongsikan kepada semua penonton-penonton kita. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, komen. Okay, kepada semua penonton-penonton kita, support Kalabakan Podcast, suara bukan biasa-biasa. Itu saja daripada saya. Salam undang. Bye-bye dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalabakan Podcast.